Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan 4 teras kemahiran kaunseling. 4 kemahiran asas yang penting dalam sesi kaunseling ialah: pertama, open-ended questions ataupun soalan terbuka dan soalan tertutup. Kedua, affirmations ataupun pengesahan. Ketiga, reflections ataupun refleksi. Dan keempat, summarizing ataupun rumusan. Ianya juga boleh disingkatkan kepada OARS. Terdapat 2 kemahiran menyoal, iaitu soalan terbuka dan soalan tertutup. Soalan terbuka ini tidak mempunyai limitasi jawapan dan kebiasaannya bermula dengan perkataan bagaimana, apa, mengapa dan sejauh mana. Tujuan menggunakan soalan terbuka adalah untuk membantu klien mengeksplorasi dirinya dan memberi peluang kepada klien untuk mengupas isunya dengan lebih jelas dan mendalam. Selain itu, soalan terbuka juga dapat membantu kaunselor untuk melihat isu daripada sudut dan ruang rujuk klien. Dengan ini, kaunselor dapat merangka dan menentukan hala tuju sesi kaunseling. Contoh soalan terbuka adalah seperti: apa yang ingin awak kongsikan pada hari ini? Bagaimana perkara ini boleh terjadi? Mengapa awak rasa sebegitu? Sejauh mana kejadian tersebut mempengaruhi hidup awak? Seterusnya, soalan tertutup pula adalah soalan yang menghadkan kepada satu atau dua patah perkataan sahaja seperti ya, tidak, pernah, tidak pernah, betul. Tujuan menggunakan soalan tertutup adalah untuk mengumpul maklumat, mendapatkan kepastian bagi sesuatu maklumat khusus dan untuk memberi jawapan yang dikehendaki. Berikut merupakan contoh kepada soalan tertutup. Awak sudah makan? Pernah datang ke sesi kaunseling sebelum ini? Awak sakit ke? Adakah awak seronok bercuti bersama keluarga awak? Dan tertutup juga boleh difrasakan semula kepada soalan terbuka. Berikut ialah contoh. Awak sakit ke? Bagaimana awak boleh sakit? Adakah awak seronok bercuti bersama keluarga awak? Bagaimana percutian awak bersama keluarga? Seterusnya ialah affirmations. Affirmations ialah pernyataan dan gerak isyarat yang meng-highlight kekuatan klien dan mengakui tingkah laku yang membawa ke arah perubahan positif, tidak kira betapa besar atau kecil perubahan itu. Affirmations membina keyakinan terhadap keupayaan seseorang untuk berubah. Untuk menjadikannya lebih berkesan, affirmations mestilah tulen dan kongruent. Jika tidak, ia akan mempengaruhi hubungan terapeutik. Tetapi, setiap klien mungkin akan memberi respon yang berbeza-beza. Contoh affirmations ialah seperti: you really care about your students' learning. You had the courage to discuss that very hurtful situation. Affirmations sebaiknya dimulakan dengan perkataan you atau awak dan elakkan daripada menggunakan perkataan saya kerana kaunselor perlulah terus fokus kepada klien dan bukannya kaunselor. Affirmation juga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu general dan spesifik. Affirmation general adalah menyentuh aspek nilai diri dalaman seseorang. Affirmation spesifik pula mengulas tentang kekuatan dan kebolehan klien yang spesifik. Affirmation juga memerlukan komitmen kaunselor untuk sentiasa mencari perkara yang positif tentang klien dan memperlihatkan kekuatan itu kepada klien. Reflection pula berfungsi untuk menghubungkan pengalaman klien, menunjukkan empati dan untuk meng-highlight key point dalam perbincangan. Reflection sangat berguna untuk memahami klien dan kaunselor dengan lebih mendalam. Reflection juga diperlukan oleh kaunselor untuk memegang cermin kepada klien supaya dapat membantu klien untuk mendapatkan kefahaman yang lebih tepat. Dapat 2 jenis reflection, iaitu simple reflection dan complex reflection. Simple reflection ialah menyatakan kembali atau memberi sedikit prafasa terhadap apa yang dinyatakan oleh klien. Ianya menunjukkan kefahaman kaunselor terhadap pemikiran, perasaan dan kedudukan yang membawa kepada penerokaan yang lebih lanjut. Sebagai contoh, klien, saya bukan kaki botol atau apa-apa yang sama dengannya. Kaunselor, jadi anda tidak mahu dilabel. Jadi, simple reflection hanya menghasilkan kemajuan yang perlahan terhadap perbincangan.
Complex reflection pula ialah menambah makna atau menekankan kenyataan yang diberikan oleh klien. Selain itu, ianya juga boleh membuat tekaan tentang apa yang diperkatakan oleh klien. Contoh, klien, saya rasa terlalu berhati-hati. Keputusan test saya yang lepas okey je. Cuma saya rasa takut bila sakit macam tu lagi. Kaunselor, ia mengingatkan anda tentang serangan jantung yang anda telah alami. Perhatikan bahawa jawapan kaunselor adalah tekaan tentang makna sebenar yang lebih mendalam daripada apa yang diperkatakan. Dengan cara ini, refleksi yang kompleks mempercepatkan pergerakan klien ke arah perkara yang benar-benar dipertaruhkan dan akhirnya diharapkan ke arah perubahan. Dan yang terakhir sekali ialah summarizing. Summarizing adalah suatu bentuk maklumat, refleks maklumat yang lebih banyak yang ianya berbalik semula kepada klien. Masa yang paling sesuai, penting dan semula jadi untuk membuat rumusan adalah pada akhir setiap sesi. Pertama, kaunselor seharusnya memberi perhatian yang lebih kepada perkara penting yang telah dibincangkan. Summarizing dapat membantu klien meninggalkan sesi dengan tahap kefahaman yang baik akan perkara yang telah dicapai dan perkara yang mereka jangkakan seterusnya. Summarizing juga berfungsi sebagai peralihan dalam perbualan. Summarize bertindak sebagai pemisah antara satu topik dengan satu topik yang lain. Topik-topik yang muncul adalah kerana terlalu banyak pemikiran. Summarize membantu klien untuk mengurus dan menyusun semula pemikiran mereka. Selain itu, summarize ialah sebagai satu maklumat yang mendorong klien untuk sentiasa ke hadapan serta membantu memberi kesedaran atau galakan kepada klien. Seterusnya, summarizing juga membantu untuk mencadangkan perkaitan antara bahan semasa dan masa lalu. Sebagai contoh, kalau dalam membuat sesi dengan klien yang sama, yang mengambil masa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kaunselor akan perasan tentang sesuatu yang diperkatakan klien pada hari ini saling berkait dengan sesuatu yang dikongsikan klien pada masa lalu. Dan akhir sekali, summarizing juga dapat menyedarkan klien akan sesuatu yang kemungkinannya terlupa untuk diperkatakan semasa sesi dan ianya sebagai peluang dan masa kepada klien untuk meluahkannya ketika proses rumusan. Sekian, terima kasih.